Baik, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung pembelajaran semalam. Masih lagi dalam bab 2. Tapi cikgu nak terangkan tentang satu topik iaitu kawalan biologi. Okey, kawalan tu kita tahulah menjaga kan daripada sesuatu berlaku. Kemudian biologi ni maksudnya benda hidup. Jadi maksudnya di sini adalah kita menjaga sesuatu menggunakan benda hidup. Ataupun bahasa penerangannya adalah satu kaedah yang menggunakan pemangsa semula jadi untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak. Okey, contohnya, contoh cikgu beri yang senang. Dalam gambaran video ini adalah ladybird atau bahasa Melayunya adalah kumbang kura-kura. Okey, kumbang kura-kura ini dia akan pergi ke pokok-pokok tumbuhan dan dia akan makan aphid ataupun kita panggil bahasa mudahnya kutu. Kutu di pokok yang biasanya kadang-kadang berwarna putih ataupun kemerahan dan juga semut yang menyerang pokok tersebut. Jadi semut dan aphid ini dia akan merosakkan pokok. Jadi apabila kumbang ini datang dan memakan aphid kutu ni semua, jadi pokok tersebut dia akan terselamat daripada perosak dia. Okey. Jadi tu bagusnya ladybird ataupun kumbang kura-kura. Okey, seterusnya contoh lain adalah kalau kita tengok ni adalah ikan gapi. Okey, ikan gapi ini sangat bagus kalau kita bela dia dalam takungan air. Okey, takungan air yang di luar rumah biasanya ada jentik-jentik. Jentik-jentik ni adalah larva yang akan menghasilkan nyamuk pada satu ketika nanti. Okey, nyamuk denggi dan sebagainya. Jadi bagusnya ikan gapi ni dia akan makan semua jentik-jentik tersebut. Okey, jadi kuranglah bilangan nyamuk dan air tersebut akan jadi bersih daripada jentik-jentik. Okey. Kemudian contoh kawalan biologi yang lain yang diamalkan oleh petani adalah mereka akan menternak itik. Okey, dia akan menternak itik di ladang ataupun tanaman padi. Kenapa? Itik ni dia akan makan siput-siput dan serangga perosak tersebut. Okey, jadi padi tu akan jadi lebih cantik sebab dengan adanya siput, siput ni dia akan merosakkan padi tersebut. Dia akan makan padi-padi tersebut. Jadi padi tu akan rosak. Okey, dengan adanya itik ni jadi tanaman mereka akan jadi lebih baik. Okey, itu contoh kawalan biologi. Okey, seterusnya burung hantu. Okey, burung hantu ni kalau awak tengok di ladang-ladang kelapa sawit sangat banyak dan mereka memang dibela di ladang kelapa sawit. Memang diletakkan di situ rumah-rumah untuk burung hantu ini tinggal di dalam rumah tersebut. Kenapa? Burung hantu ni tugasnya adalah menjaga pokok-pokok kelapa sawit ni daripada tikus. Okey, jadi burung hantu ni pada waktu malam dia akan memburu segala tikus-tikus yang ada di ladang tersebut. Jadi bagusnya tumbuhan seperti pokok sawit ni dia akan terjagalah sebab tikusnya dia memang merosakkan pokok sawit. Dia akan makan isi daripada sawit tersebut. Okey, jadi itu adalah contoh kawalan biologi membela burung hantu. Okey, contoh lain adalah sejenis bakteria Bacillus thuringiensis, dia akan dimasukkan dalam tumbuh-tumbuhan secara genetik. Jadi di dalam badan tumbuhan tersebut ada kandungan bakteria tersebut. Bakteria tersebut selamat kepada manusia. Tetapi tumbuhan haiwan seperti ulat beluncas, kumbang yang akan makan daun, contohnya jagung tersebut yang merosakkan, bila dia makan bakteria tersebut dalam pokok tersebut, dia akan mati. Okey, jadi pokok tu memang tidak boleh dimakan oleh haiwan perosak. Tapi kepada manusia tidak mengapa. Okey, sebab kita akan masak dulu sebelum kita makan. Okey, itu contoh kawalan biologi. Okey, ni kebaikan ni kawalan biologi. Kebaikannya adalah pencemaran alam sekitar akan dikurangkanlah. Kita tak gunakan racun. Okey, selamat digunakan dan kos dia tidak semahal harga racun. Okey, contoh menggunakan itik, menggunakan burung hantu, menggunakan ikan gapi tadi, kan kosnya tidak tinggi. Okey, tapi keburukannya perosak tak dapat dihapuskan semua.
sekali. Okay? Contohnya, ikan gapi. Dia tak dapat makan semua jentik-jentik yang ada sebab jentik-jentik itu mungkin terlalu banyak. Jadi dia tak boleh makan semua. Okay? Sebab ikan gapi pun ikan yang kecil. Okay? Ataupun di ladang kelapa sawit, jumlah tikusnya pun jadi terlalu banyak. Jadi memerlukan burung hantu yang banyak juga. Okay? Kemudian kesan kawalan mengambil masa yang lama. Dia bukanlah awak letak burung satu, esok dia mati semua tikus. Tak, Dia mungkin akan ambil masa sebulan ataupun paling cepat 2 minggu untuk hapuskan tikus-tikus tersebut. Okay? Kemudian pemangsa yang dibawa masuk mungkin akan menyerang organisma lain. Okay? Contohnya burung hantu tu mungkin akan makan anak ayam. Okay? Contohlah itu keburukan dia. Okey, kemudian topik seterusnya adalah saiz populasi. Maksudnya jumlah kumpulan haiwan di kawasan tersebut. Apa akan berlaku apabila sesuatu berlaku? Okey, apa akan berlaku? Sama ada dia bertambah banyak ataupun bertambah sikit. Okey, contohnya serangan penyakit. Okey, bila ada satu serangan penyakit di ladang-ladang ayam, di ladang-ladang kambing dan sebagainya, jadi populasi kambing, ayam tersebut dia akan merosot. Okey, kemudian kehadiran pemangsa. Ini pun samalah. Contohnya kat sini, telur penyu dan anak penyu menjadi mangsa kepada manusia. Okey, manusia ni pemangsa. Bila ada telur penyu je, kita terus ambil. Kan? Jadi hasilnya, jumlah penyu tu akan berkurang. Okey, sumber makanan. Bila sumber makanan berkurang, kan? Contohnya dekat satu kawasan tu, dah berkurang sumber makanan bagi haiwan tersebut. Haiwan tersebut dia akan berpindah ke tempat lain. Jadi saiz populasinya pun akan berkurang. Begitu juga perubahan cuaca bila satu berlaku kemarau yang teruk, okey. Jadi banyak haiwan yang akan mati. Selain tu banyak juga haiwan yang akan bermigrasi, dia pindah cari tempat yang lebih baik. Okay, itu maksudnya perubahan cuaca mempengaruhi saiz populasi. Okey, seterusnya ni contoh lain lah perubahan dalam ekosistem. Bila kurang air, sawah padi pun akan banyak yang mati, tak boleh hidup. Okey, bermigrasi. Migrasi ni maksudnya burung dia pindah dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Okey, perubahan saiz populasi ni mempengaruhi populasi yang lain. Contohnya, bila jumlah tikus bertambah dalam satu kawasan, maka jumlah ular pun akan bertambah dalam kawasan tersebut. Itu maksudnya satu populasi mempengaruhi jumlah populasi yang lain. Jadi cikgu harap semua faham penerangan pendek cikgu hari ini. Seterusnya kita akan sambung pada akan datang. Terima kasih.